diangkat daripada kesekian hidup di dunia. Kedua, dia akan dihindarkan daripada azab kubur. Ketiga, dia akan menerima catatan amalannya di tanggalan. Keempat, dia akan melintasi titian sirat sampai sebelah. Dan kelima, dia akan memasuki syurga tanpa hisab. Siapa yang meringan-ringankan solahnya, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 sesaan. 5 sesaan di dunia, 3 sesaan ketika meninggal dunia, 3 sesaan di dalam kubur, dan 3 sesaan semasa dibangkitkan dari kubur. Sesaan semasa di dunia ialah: pertama, dicabut keberkatan umurnya. Kedua, dihapuskan tanda-tanda orang soleh daripada wajahnya. Dan ketiga, setiap amalan yang dilakukannya tidak akan diganjari oleh Allah. Keempat, doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan kelima, tidak ada bahagian baginya dalam doa orang-orang soleh. Sesaan yang akan menimpa ketika mati ialah: pertama, dia akan mati dalam keadaan hina. Kedua, dia akan mati dalam keadaan lapar. Dan ketiga, dia akan mati dalam keadaan dahaga, sehingga jika dia diberi minum sebanyak air di lautan, di dunia pun tidak akan dapat menghilangkan hausnya. Sesaan yang akan menimpa di dalam kubur ialah: pertama, kubur akan menghimpitnya sehingga tulang-tulang rusuknya berceragah antara satu sama lain. Kedua, api akan dinyalakan di dalam kuburnya dan dia akan dibalik-balikkan di atas bara api siang dan malam. Ketiga, seekor ular yang besar bernama Ash-Shuja'ul Aqra akan dilepaskan ke atasnya. Kedua-dua mata ular itu dibuat daripada api dan kuku ular itu daripada besi. Panjang setiap kuku ular itu sejauh 1 hari perjalanan. Ular tersebut akan berkata dengan suara yang gemuruh seumpama petir, "Aku Ash-Shuja'ul Aqra. Aku diperintah oleh Tuhanku supaya memukul kamu kerana kamu meninggalkan solat subuh sehingga naik matahari, kerana meninggalkan solat zuhur sehingga asar, kerana meninggalkan solat asar sehingga maghrib, kerana meninggalkan solat maghrib sehingga isyak, kerana meninggalkan solat isyak hingga subuh." Setiap kali ular itu memukulnya, dia akan terbenam ke dalam bumi sejauh 70 hasta. Dia akan diazab berterusan di dalam kubur sehingga hari kiamat. Manakala sesaan yang akan menimpanya ketika dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat di padang mahsyar ialah: pertama, penghisabannya amat berat. Kedua, dia dimurkai Allah. Dan ketiga, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam hadis ni hanya disebut 14 siksaan, tidak mencukupi bilangan 15. Mungkin perawi terlupa. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan bahawa mereka yang melalaikan solat pada hari kiamat akan datang dalam keadaan pada muka mereka tertulis 3 baris tulisan. Pertama, wahai orang yang mensia-siakan hak Allah. Kedua, wahai orang yang pasti mendapat kemurkaan Allah. Ketiga, sebagaimana kamu di dunia mensia-siakan hak Allah, kini putuslah harapan kamu daripada rahmat Allah. Keterangan: walaupun keseluruhan isi hadis ini tidak saya temui dalam kitab-kitab hadis, tetapi segala yang tersebut dalam hadis ini tentang azab-azab dan ganjaran pahala telah diperkuatkan oleh banyak riwayat yang lain. Antaranya termasuk yang telah disebutkan sebelum ini dan sebahagian lain akan menyusul kemudian. Riwayat sebelum ini juga ada menyebutkan bahawa seseorang yang meninggalkan solat telah terkeluar daripada Islam. Jadi sebanyak mana pun azab yang kenakan, namun masih boleh dikira ringan. Walau bagaimanapun perlu dipahami bahawa semua yang telah disebutkan dan yang akan disebutkan nanti ialah sesaan kerana meninggalkan solat. Dan setelah seseorang itu diputuskan akan diazab dan tertulis dalam senarai orang yang bersalah, pun masih lagi ada peluang keampunan untuknya. Kerana Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya, dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Berdasarkan ayat yang disebut di atas dan ayat-ayat lain seumpamanya serta hadis-hadis
Sekiranya Allah SWT mengampunkan seseorang yang meninggalkan solat, maka dia adalah sebenarnya orang yang sangat-sangat bertuah. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa pada hari kiamat kelak terdapat 3 mahkamah pengadilan. Pertama, mengadili mengenai kufur dan Islam. Dalam mahkamah ini tidak ada sebarang pengampunan. Kedua, mahkamah yang akan mengadili hak sesama manusia. Dalam mahkamah ini, hak orang yang dizalimi pasti akan dikembalikan, sama ada hak itu diambil oleh orang yang melakukan kezaliman atau sekiranya Allah ingin mengampuninya orang yang melakukan kezaliman, atau sekiranya Allah ingin mengampuninya orang yang melakukan kezaliman itu, maka hak yang dituntut itu akan dikurniakan oleh Allah SWT daripada sisinya. Ketiga, mahkamah yang akan mengadili kewajipan terhadap Allah. Di sini pintu-pintu keampunan Allah akan terbuka luas. Perlu difahami bahawa sesungguhnya balasan terhadap perbuatan kita adalah azab sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Namun sifat kerahiman dan keampunan Allah mengatasi segala-galanya. Disebut dalam satu hadis dalam kitab Bukhari bahawa adalah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW selepas solat subuh, baginda akan bertanya kepada para sahabat, adakah sesiapa yang bermimpi malam tadi? Jika ada daripada kalangan mereka yang bermimpi, maka mereka akan menceritakan mimpi itu kepada baginda, dan baginda akan menafsirkan mimpi itu. Pada suatu pagi seperti biasa, baginda bertanya kepada para sahabat. Kemudian baginda bersendiri bersabda, semalam saya bermimpi 2 orang datang lalu membawa saya pergi bersama mereka. Kemudian baginda menceritakan satu mimpi yang panjang. Antara dilihat oleh baginda ialah syurga, neraka dan manusia yang sedang diazab dengan berbagai-bagai jenis siksaan dalam neraka. Daripada keseluruhan azab yang dilihat, antaranya ialah orang yang dihancurkan kepalanya dengan batu dan